Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdana sebagai pembuka bicara. Bertemu kita kembali dalam bicara inovasi tahun 2023 buat sekian kalinya bagi mendiskusikan kejayaan inovasi pelajar IPG Kampus Pulau Pinang. Bersama dengan saya, panel-panel kita pada hari ini, mereka telah menyertai sebuah pertandingan yang dinamakan sebagai pertandingan sidang inovasi belia. Dengan itu, mereka telah menghasilkan sebuah produk yang dinamakan sebagai Unity 3. Oleh itu, pada hari ini kita akan rungkaikan dan kita akan membincangkan bagaimana mereka menghasilkan produk Unity 3 tersebut. Hadirin sekalian, bak kata penjaga, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, saya akan memperkenalkan setiap seorang ahli panel kita pada hari ini. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irfan Hakim Akhtar bin Muhammad Safa selaku moderator anda pada hari ini, dan bersama dengan saya pasangan moderator saya iaitu saudari Nur Adila Syahira binti Muhammad Hazlimi untuk membincangkan tentang produk Unity 3 ini. Baiklah, di kanan saya dan kiri saya yang bertudung merah dan berbaju merah merupakan panel utama kita pada hari ini yang menjadi tumpuan utama kita untuk perbincangan ini. Baiklah, sila perkenalkan diri anda sendiri. Jadi, nama saya Aina Batrisha binti Muhammad Zulfazli. Dan saya Fatin Nur Afifah binti Ramli. Okey, baik. Terima kasih kepada panel-panel kita. Okey, tanpa membuang masa, kita akan bermula dengan soalan kita yang pertama. Baiklah, saudari Aina Batrisha, apakah ilham anda sebenarnya untuk menceburi dalam bidang inovasi ini? Boleh anda ceritakan? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Jadi, saya sebenarnya mula tertarik dengan inovasi ini ketika mana saya menjejakkan kaki ke sekolah menengah. Jadi pada ketika itu, saya berada di tingkatan 1 dan saya melihat kakak-kakak dan abang-abang senior mereka menyertai pelbagai pertandingan inovasi. Dan apabila saya melihat mereka mencipta kejayaan, itulah yang membuatkan saya punya semangat lebih berkobar-kobar. Jadi sehinggalah saya ke tingkatan 4, pada ketika tersebut ada seorang guru kimia saya dia bertanya kepada saya, "Aina, awak nak menyertai inovasi tak?" Jadi pada ketika tersebut saya tidak dapat lagi mengamal perasaan saya terus. Ya, saya nak. Dan itulah di mana saya bermulanya menyertai pertandingan inovasi. Jadi dalam pertandingan itu kami telah mencipta satu projek dan alhamdulillah kami telah berjaya untuk meraih pingat emas. Jadi saya kira itu satu batu loncatan yang membuatkan saya lebih berminat untuk menyertai inovasi sekarang. Walau bagaimanapun, ketika saya berada di tingkatan 5, saya telah berhenti seketika untuk memberikan laluan kepada persediaan menghadapi SPM. Dan alhamdulillah, bila saya masuk ke IPG Kampus Pulau Pinang ini, saya, Fatin dan lagi 2 orang kawan kami telah berjaya untuk menyertai sidang inovasi belia dan alhamdulillah kami berjaya ke peringkat akhir, dan yang mana akan diadakan beberapa hari lagi. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak bagaimana saya mula untuk menceburi bidang inovasi ini. Terima kasih saudari Aina Batrisha. Perkongsian yang sangat menarik dan telah membuka mata masyarakat untuk menyertai bidang inovasi tersebut. Seterusnya, tanpa membuang masa, saya akan menanyakan soalan yang kedua kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Fatin. Mengapakah produk ini dinamakan sebagai Unity 3? Baik, terima kasih saudari Adila. Unity 3, sebenarnya saya terinspirasi daripada sekolah lama saya yang mempunyai pelbagai kaum, iaitu ada Melayu, ada Cina, ada India. Tapi kalau saya nak melihat pada waktu rehat, mesti mereka akan ada kelompok masing-masing, iaitu kelompok Melayu dengan Melayu je, kelompok India dengan India je, kelompok Cina dengan Cina je. Jadi Unity 3 ni, Unity iaitu persatuan. Saya berharap apabila menggunakan produk ini, mereka dapat bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau berkenaan dengan tree, kerana pokok, saya sangat meminati alam sekitar, kehijau-hijauan. Jadi saya ingin mencampurkan kedua-duanya, iaitu Unity 3. Okey, baik. Berdasarkan apa yang saudari Fatin terangkan sebentar tadi, saya nampak bahawa Unity 3 bukanlah sebuah nama yang diwujudkan begitu sahaja. Namun Fatin melihat kepada semua aspek. Jadi saya boleh tanya soalan kepada saudari Aina, apakah manfaat
dan matlamat sebenar anda berdua dan rakan-rakan anda dalam menghasilkan produk Unity 3 ini? Bila anda terangkan. Baiklah, jadi ketika mana pertama kali tercetusnya idea kami untuk menghasilkan produk ini, kami melihat di masa kini banyak murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran di sekolah, terutamanya subjek matematik, di mana mereka menganggap subjek matematik ini sebagai subjek yang susah, subjek yang membosankan, dan ini menyebabkan kadar murid-murid yang gagal dalam subjek matematik lebih tinggi berbanding subjek-subjek lain. Jadi saya kira perlu ada satu solusi untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Dan apa yang lebih memburukkan keadaan ialah apabila kanak-kanak kini mereka didedahkan dengan gadget di usia yang sangat awal, yang mana apabila mereka mengalami ketagihan gadget, mereka semakin lama semakin hilang minat untuk belajar. Jadi bagaimana Unity 3 ini membantu untuk mengatasi masalah-masalah ini ialah pertama sekali ia bertindak sebagai manipulasi geometri, di mana bentuk-bentuk 3D yang kami hasilkan ini mereka para murid-murid boleh menggabungkan mereka, menjadikan mereka sebagai berbagai bentuk, dan dengan adanya produk secara 3D mereka dapat melihat apa yang mereka pelajari itu dengan lebih nyata berbanding dengan hanya bergantung semata-mata kepada buku teks. Kerana apabila mereka belajar sesuatu yang hanya dinyatakan dalam buku teks, mereka hanya mengetahui benda tersebut tetapi mereka tidak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan harian. Jadi dengan adanya produk 3D ini, mereka lebih mudah untuk mengingatinya, untuk memahaminya, untuk mengaplikasikannya, kerana jika hanya sekadar belajar untuk peperiksaan, tiada gunanya. Kan? Jadi seterusnya produk kami ini juga ia meningkatkan minat pelajar dalam mempelajari bidang matematik ini, kerana apabila murid-murid ini mereka gemar bermain, itu satu lumrah yang kita semua tahulah. Jadi dengan adanya bahan-bahan bantu mengajar yang berunsurkan permainan, kami ingin cuba untuk menerapkan unsur didik dalam permainan itu. Jadi dengan ini mereka apabila mempunyai masa lapang, mereka tidak akan membiarkan masa lapang itu kosong semata-mata. Mereka akan bermain dan masa yang sama mengisi ilmu pengetahuan mereka. Dan seterusnya, seperti mana yang dapat kita lihat, banyak masyarakat sekarang mereka tinggal di dalam bandar, mereka tinggal di kawasan bandar yang tinggal di rumah-rumah pasapuri, rumah kondominium dan sebagainya, yang membuatkan anak-anak mereka tidak terdedah dengan alam sekitar, membuatkan anak mereka kadang-kadang tahu kewujudan pokok tetapi tidak tahu bagaimana untuk mengapresiasikannya. Jadi dengan adanya produk kami yang berunsurkan juga tumbuhan-tumbuhan ini, maka mereka dapat menyemai rasa cinta terhadap tumbuhan itu dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Terima kasih saudari Aina Batrisha. Macam yang kita dengar tadi, terdapat pelbagai manfaat yang kita dapat perolehi daripada Unity 3 ni. Salah satunya kita murid-murid lebih dekat dengan alam sekitar lah. Seperti yang kita sedia maklum, ibu bapa kadang-kadang sibuk dengan bekerja. Dengan adanya produk ni, murid-murid lebih terdedah dengan penggunaan alam sekitar. Jadi di sebaliknya, ibu bapa juga perlulah mencari masa lapang untuk meluangkan masa dengan anak-anak mereka, macam bawa pergi ke taman ataupun sebagainya. Jadi dekat situ adalah bonding antara ibu dan anak. Jadi seterusnya saya akan menanyakan soalan kepada panel kita yang kedua, iaitu Fatin. Boleh jelaskan sedikit proses untuk melakukan projek tersebut? Proses tu terdapat dua proses ataupun dua peringkat, iaitu pada peringkat pertama kami menggunakan bahan-bahan seperti tepung ubi, tepung jagung, lemon, kayu manis dan kulit kacang dan sebagainya. Mula-mula kami akan hancurkan kacang tersebut dan campurkan dengan tepung dan tepung kedua-dua tepungnya untuk mengeraskan acuan tersebut. Kemudian kami akan campurkan air dan lemon dan kayu manis untuk menaikkan aromanya. Sebab kalau mula-mula kita akan campur, baunya agak tak berapa menyenangkan. Oleh sebab itu kenapa kami memasukkan lemon dan juga kayu manis. Tetapi disebabkan terdapat permasalahan dan jadi kami perlu penambah baikkan, produk kami tu terjadi sedikit rapuh. Mungkin sebabkan faktor cuaca yang lembap dan sebagainya, produk itu terjadi berkulat dan dia rapuh. Oleh itu, kami melakukan fasa yang kedua. Kami menggunakan bahan-bahan seperti cardboard, gam
gunting dan sebagainya dan juga menjimatkan masa. Oleh sebab itu anda akan dapat lihat itulah produk yang kami hasilkan. Baiklah, daripada keterangan yang diberikan oleh saudari Fatin, saya tertanya-tanya, berapakah kos keseluruhan untuk menghasilkan produk ini? Saudari Aina, saya rasa saudari boleh jawab soalan saya. Jadi seperti mana yang telah saudari Fatin nyatakan sebentar tadi, produk kami ini menggunakan bahan seperti kulit kacang, cardboard dan seumpamanya lah. Jadi sebenarnya kos kami sangat rendah. Okay, kerana apa? Kerana kulit kacang dan cardboard itu adalah bahan terpakai. Jadi kosnya hanyalah percuma. Dan bukan sekadar percuma, ianya juga dapat mengurangkan sisa buangan dan memanfaatkan ia ke arah yang lebih baik. Jadi kos kami hanya tertumpu kepada pita pelekat, gam dan sebagainya. Di mana pita pelekat itu dan gam itu berjumlah kosnya lebih kurang dalam RM3 begitu. Jadi ianya sangat rendah. Jadi dapat kita lihat daripada sini, produk ini sememangnya dapat membantu anda untuk memberikan kebaikan kepada para pelajar dan guru-guru, ibu bapa dengan kos yang sangat rendah. Terima kasih saudari Aina. Izinkan saya untuk mencela. Tadi macam saudari cakap, dengan adanya wujud produk ni, produk yang korang hasilkan ini merupakan salah satu produk yang menjimatkan lah. Dan selain daripada menjimatkan, ia juga mesra alam. Jadi dekat sini kita dapat tengok terdapat pelbagai kelebihan yang kita dapat daripada produk yang telah dihasilkan oleh mereka. Selanjutnya, izinkan saya untuk menanyakan soalan kepada Fatin. Apakah cabaran yang dilalui semasa melakukan proses tersebut dan berapakah tempoh lama yang korang ambil untuk menjalankan produk tersebut? Baik, terima kasih saudari Adila. Mesti kalau nak melakukan sesuatu mesti ada terdapat cabarannya. Pada permulaannya cabaran utama kami adalah untuk memikirkan idea untuk menghasilkan produk tersebut. Ia mengambil masa yang agak lama, tetapi disebabkan dengan bantuan kawan-kawan, alhamdulillah kami mendapat idea tersebut. Faktor yang kedua juga disebabkan faktor masa, kerana pada masa itu kami berempat agak sibuk melakukan tugasan-tugasan yang diberi oleh guru dan sebagainya. Dan juga kami mengetahui bahawa kami berempat ini merupakan daripada bidang yang berbeza, iaitu Aina dan Aina, kedua-dua Aina ialah daripada bidang matematik, manakala saya dan juga Izzati daripada bidang bahasa Melayu. Oleh sebab itu dia seperti nak berjumpa tersusah dan untuk berbincang mengenai produk tersebut. Tapi untuk masa tempoh pula, kalau berkenaan tempoh, kami untuk fasa yang pertama mengambil masa seminggu untuk menghasilkan, kerana satunya untuk mencari bahan-bahan dan juga menghasilkan produk itu, dan juga untuk menunggu hasil produk tersebut. Kerana dia terlalu lembut, dia mengambil masa untuk mengeras, dan juga dengan faktor cuaca lah. Kalau fasa kedua boleh mengambil masa dalam sehari jika setiap ada kumpulan bekerjasama untuk melakukan produk tersebut. Itu saja. Baiklah saudari Fatin, jadi walaupun apa yang ingin saya katakan, walaupun produk Unity 3 nampak seperti mudah dilakukan, namun apabila dicerita balik oleh saudari Fatin, ia merupakan satu perkara yang agak susah sebab ia memerlukan keadaan cuaca, memerlukan keadaan ahli pasukan untuk menghasilkan produk Unity 3 ini. Jadi daripada cabaran tu, jadi saya ingin bertanya kepada saudari Aina, apakah pengalaman yang anda peroleh daripada menghasilkan produk Unity 3 ini? Baiklah, bila bercakap saja mengenai pengalaman ini, sebenarnya tak terhingga banyak pengalaman yang kami dapat daripada penghasilan Unity 3 ini. Jadi pada peringkat awal, kami punya penciptaan Unity 3 ini dengan meneroka dulu apa bahan-bahan yang sesuai, apa pendekatan yang sesuai. Jadi daripada penerokaan ilmu tersebut, sebenarnya kami dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kami, dan itu sedikit sebanyak membuatkan saya sedar yang sebenarnya dunia inovasi ini sangat luas. Jadi saya nak tanya saudari Aina, berbanding dengan inovasi yang sebelum ini yang anda sertai, manakah lebih senang dan lebih
lebih baik berbanding dengan yang lama? Adakah yang sekarang anda lakukan ini lebih baik ataupun yang sebelum ini yang anda lakukan terbaik? Boleh anda ceritakan? Baiklah, sudah tentulah yang lebih baik. Jadi dalam berdasarkan pengalaman inovasi yang sebelum ini yang mana saya sertai ketika berada di sekolah menengah, ketika tersebut saya menghasilkan satu projek yang dinamakan Skeleton Box. Jadi Skeleton Box ini sebenarnya adalah satu kotak yang mempunyai sensor di mana ia dapat mengesan pergerakan jika terdapat sesuatu stimulus atau sebagainya di kotak itu. Jadi berbanding dengan Unity 3 ini, ia berfungsi sebagai alat bantu mengajar. Jadi saya rasa Unity 3 ini adalah lebih baik kerana ia memberikan lebih banyak manfaat kepada orang lain. Terima kasih Saudari Aina. Macam kita tahu tadi, dia telah berkongsi pengalaman ataupun cerita tentang projek yang telah dilakukan oleh beliau sebelum-sebelum ini, dan projek United 3 ni telah memberikan manfaat ataupun orang kata lonjakan lah yang lebih baik berbanding produk yang sebelum ini. Jadi izinkan saya untuk bertanyakan soalan kepada Saudari Fatin. Apakah harapan anda terhadap pelajar IPG KPP dalam pelibatan inovasi ini? Terima kasih Saudari Adila. Saya berharap agar pelajar di IPG KPP ini dapat melibatkan diri dalam bidang inovasi ini, kerana kita tahu bidang inovasi ini dia dapat membina pemikiran kreatif, kita dapat menjadikan kita lebih kreatif. Terutamanya kita perlu mengajar pelajar-pelajar sekolah rendah, iaitu kita dengan pengalaman kita dapat mengajar pengalaman itu kepada anak-anak muda supaya dapat lebih berfikiran kreatif dan juga dapat menyelahkan bakat mereka. Oleh sebab itu saya berharap pelajar IPG KPP ni dapat menyertai bidang inovasi ini supaya kita dapat mengorek dan juga dapat mengeluarkan bakat yang tersembunyi dalam diri mereka ini. Baiklah, Saudari Fatin, terima kasih banyak-banyak atas segala keterangan yang diberikan. Sebenarnya kita berada di penghujung perbincangan. Jadi apa ingin saya rungkaikan ataupun ingin saya simpulkan bahawa produk yang dihasilkan oleh panel-panel sekalian mungkin pada prosesnya mungkinlah susah, tapi saya percaya bahawa dengan produk ataupun dengan barang-barang yang dipakai untuk menghasilkan produk Unity 3 ini, saya percaya bahawa pelajar-pelajar IPG kampus Pulau Pinang juga mampu menghasilkan sebuah produk yang disimpan oleh diri sendiri dan digunakan kepada sekolah. Kerana kita tahu bahawa IPG merupakan lepasan guru-guru, lepaskan guru-guru kepada sekolah-sekolah rendah. Jadi mereka boleh gunakan produk Unity 3 ini untuk pengajaran matematik kepada pelajar-pelajar sekolah rendah di luar sana. Pada perspektif yang seterusnya, pada pendapat saya lah, dengan adanya produk inovasi ini, kita dapat membuka mata ataupun menarik minat murid-murid untuk belajar. Macam yang kita sedia maklum, murid-murid pada zaman kini lebih terdedah kepada penggunaan gadget. Jadi dengan adanya produk inovasi yang telah dihasilkan oleh mereka ini, murid-murid akan lebih tertarik sebab mereka boleh pegang produk tersebut. Jadi mereka boleh mengeksploitasi produk tersebut dengan sendiri. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini, sebagai seorang pendidik, kita mestilah berfikiran secara kritis ataupun kreatif dengan menghasilkan sesuatu perkara yang baru. Jadi tak adalah sesuatu perkara tu jadi sama je. Jadi adalah inovasi yang terhasil. Sebagai seorang guru ni, kita kenalah berfikiran secara luar kotak. Jadi murid-murid tu bila semasa sesi pengajaran dan pembelajaran, mereka akan lebih berikan tumpuan yang penuh sebab ada benda yang dapat menarik perhatian mereka. Jadi setelah kami dua rungkaikan, saya rasa itu sahaja. Saya berterima kasih banyak-banyak kepada panel kita hari ini, iaitu Saudari Aina Batrisha dan Saudari Fatin atas perkongsian tentang produk yang mereka hasilkan. Jadi itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua ahli-ahli panel. Saya, Fatin Nur Afifah bin Ramli, merupakan ketua kumpulan inovasi ini. Ahli kumpulan inovasi kami terdiri daripada 4 orang, iaitu nama saya Nur Aina binti Muhammad Nur, nama saya Nur Izzati binti Abdul Aziz,
Dan nama saya Aina Batrishah binti Muhammad Isa Fazli. Kami merupakan pelajar PISMP 2023 keluaran 2028 daripada IPG Kampus Pulau Pinang. Kumpulan inovasi kami dibimbing oleh Dr. Hu Billy dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Ini merupakan hasil inovasi kami iaitu Unity 3. Saban hari, murid-murid kurang meminati subjek matematik kerana menganggap subjek ini sukar dan tidak menyeronokkan. Guru perlu menggunakan bahan bantu mengajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai subjek matematik dalam masa yang singkat. Inovasi Unity 3 dicipta bagi menyelesaikan masalah murid dalam mata pelajaran matematik yang melibatkan tajuk bentuk dan dimensi. Projek inovasi Unity 3 ini dicipta bagi memenuhi pembelajaran bermakna khususnya kepada murid tahap 1 sekolah rendah untuk menyelesaikan masalah mas konsepsi murid dalam mata pelajaran matematik yang melibatkan tajuk bentuk dan dimensi. Menerusi projek inovasi Unity 3 ini, murid-murid dapat mencantumkan pelbagai bentuk asas untuk menghasilkan pelbagai bentuk baharu mengikut kreativiti masing-masing pada sebuah pokok. Ini memfokuskan kemahiran pemikiran kritis, kreatif, kerjasama dan menakul. Inovasi Unity 3 ini dikatakan mesra alam kerana projek ini diperbuat daripada bahan yang boleh dikita semula. Inovasi Unity 3 ini akan memperoleh respon melalui pelaksanaan produk di dalam bilik darjah dengan bertanyakan responden yang terdiri daripada pelajar guru tentang keberkesanan projek yang dicipta. Harapan projek inovasi Unity 3 ini ialah murid-murid dapat memahami dan menguasai elemen-elemen bentuk dalam masa yang singkat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan harian. Hasil daripada kajian, kami menemui masalah di mana murid-murid tidak dapat mengenali bentuk dengan betul. Hal ini kerana mereka tidak dapat menggabungkan bentuk-bentuk asas menjadi sesuatu bentuk yang baharu. Bagaimana sebenarnya Unity 3 ini dapat membantu? Yang pertama sekali ialah ia bertindak sebagai manipulasi geometri. Jadi bentuk geometri seperti segi empat, segi tiga dan semisfera dapat membantu menggalakkan murid-murid untuk meneroka bentuk-bentuk ini dengan menyentuh dan memanipulasikan bentuk-bentuk ini. Pengalaman sentuhan ini dapat membantu mereka dalam menghayati konsep geometri dengan lebih mudah. Jadi alam sekitar merupakan antara elemen utama yang diterapkan di dalam inovasi ini. Hal ini bertujuan untuk mendedahkan murid-murid, terutamanya murid yang tinggal di kawasan bandar dengan alam sekitar. Hal ini agar kita dapat melahirkan murid-murid yang prihatin dan cakna dengan keadaan semasa alam sekitar serta bersifat cinta akan alam sekitar. Inovasi fasa pertama. Pada peringkat pertama, inovasi kami telah menggunakan bahan-bahan seperti kulit kacang, tepung jagung, tepung ubi, lemon dan kulit kayu manis. Proses pada fasa pertama ini melibatkan beberapa langkah. Oleh hal yang demikian, kami telah merancang langkah penambahbaikan untuk projek inovasi ini pada fasa yang kedua. Pada fasa yang kedua, kami menggunakan bahan seperti kotak terpakai, gam, kulit kacang dan kulit kayu manis. Kami dapati bahawa bahan-bahan ini lebih murah dan dapat digunakan untuk jangka masa yang lebih lama. Untuk menguji sejauh mana keberkesanan produk yang telah kami hasilkan ini, kami telah melaksanakan satu ujian. Tetapi memandangkan kami belum sampai ke fasa praktikum, maka kami telah mengambil pelajar-pelajar guru sendiri sebagai sampel. Hasil daripada kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa kesemua sampel kami sangat bersetuju bahawa projek yang telah kami hasilkan ini dapat membantu murid-murid dalam memahami pelajaran dalam topik dimensi. Maka bolehlah disimpulkan bahawa produk ini sesuai digunakan dalam membantu proses pelajaran dan pembelajaran di sekolah rendah dalam meningkatkan kefahaman murid-murid. Ia juga terbukti memberikan pelbagai impak positif seperti mengurangkan dendam dan mewujudkan suasana ceria dalam bilik darjah. Jadi, pada masa akan datang, kami akan terus menambahbaikkan terhadap projek ini agar ia dapat dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi, keputusan produk Unity 3 ini adalah Berdaya